Nombor 8. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mudia Yassin berkata, meskipun PN tewas pada pilihan raya Kecil Dom Pelangai, namun gabungan itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding pilihan raya umum ke-15. Pun begitu, Mudia berkata pihaknya tetap menghormati pilihan yang dibuat oleh pengundi-pengundi di dom berkenaan. Katanya walaupun PN tidak memenangi kerusi tersebut, PN menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding PRU15 yang mencatatkan peningkatan sebanyak 1,115 undi. Majoriti yang diperolehi oleh BN pula merosot daripada 4,048 pada PRU15 kepada 2,949 dalam PRK ini. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu mendakwa keputusan PRK Dom Pelangai juga menunjukkan BN gagal menambah sokongan walaupun bergabung dengan PH. Ini katanya walaupun seluruh jentera serta sumber kerajaan dikeras secara terang-terangan untuk membantu kempen BN. Katanya, saya percaya seperti mana trend dalam pilihan raya negeri dan siri PRK sebelum ini, tidak berlaku pemindahan undi yang ketara antara PH dan BN. Sebaliknya yang berlaku ialah peralihan sokongan kepada PN, terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu. Keputusan PRK Dom Pelangai menyaksikan calon BN Amiza Abu Adam berjaya mempertahankan kerusi itu dengan memperoleh 7,324 undi. Amiza menewaskan calon PN Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi dan calon bebas Hasni Helmi DM Zul Hasni yang hanya meraih 47 undi. Pada pilihan raya negeri yang berlangsung 12 Ogos lalu, PN memperoleh kemenangan besar di 3 negeri dan turut berjaya menebusi negeri-negeri yang dikuasai PH dan BN. BN pula mempamerkan prestasi buruk apabila hanya memenangi 19 kerusi di 6 negeri berkenaan. Nombor 7. Kerajaan Negeri Terengganu yang dikuasai PAS membenarkan pelancong bukan Islam memakai sut renang sekiranya hendak mandi di pantai dan pulau. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Datuk Razali Idris berkata, pelancong bukan Islam tidak terikat dengan etika pemakaian menutup aurat. Menurutnya, mereka boleh berpakaian seperti biasa, bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan kerana tidak tertakluk di bawah penguatkuasaan Garis Panduan Hiburan, Persembahan Kebudayaan dan Sukan Terengganu. Katanya, pelancong bukan Islam boleh berpakaian seperti biasa yang bersesuaian dengan aktiviti mereka lakukan sewaktu percutian di negeri ini. Mereka boleh memakai sut renang kalau hendak mandi di pantai pulau peranginan, tetapi janganlah pakai di tempat awam seperti Pasar Besar Kedai Payang. Sebelum ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Ladang, Zuraidah Matno, mendesak agar penguatkuasaan etika pemakaian menutup aurat dalam kalangan pelancong diperketatkan. Ekoran peraturan itu didakwa kurang dipatuhi. Nombor 6. Dr. Mahathir Mohamad mengakui kesalahannya yang meminggirkan negeri Pantai Timur sewaktu beliau menjawat jawatan Perdana Menteri keempat. Bercakap di Pentas Minggu Negarawan di Yayasan Kepimpinan Perdana, beliau berkata penglibatannya sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri ditadbir oleh PAS adalah sebagai salah satu tindakan untuk menebus kesalahan tersebut. Katanya, saya mengaku bersalah sewaktu jadi Perdana Menteri dari Parti Satu itu bermusuh dengan Parti PAS yang menguasai negeri Pantai Timur. Menurut Dr. Mahathir, sewaktu memegang tampuk pentadbiran persekutuan, tumpuan hanya diberikan pada negeri-negeri di Pantai Barat. Katanya, oleh itu kerana mereka negeri Pantai Timur tidak berjaya, saya fikir ini masanya untuk tebus dosa kesalahan saya dahulu. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan salah seorang hadirin berkenaan dengan penglibatan di dalam SG4 sama ada ia kerana Melayu, tata kelola atau mempunyai banyak idea pembangunan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Tambah negarawan itu, dengan pengalaman yang beliau miliki, ia harap dapat mengangkat kembali negeri-negeri di bawah pentadbiran PAS. Katanya, saya harap dengan pengalaman ini, saya dapat bantu mereka mencapai kejayaan. Sebelum ini, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan 4 negeri dengan Dr. Mahathir dilantik sebagai penasihat tidak rasmi. Malah Timbalan Presiden Muafakat Nasional, Datuk Zuraidah Kamaruddin, menyifatkan pelantikan Dr. Mahathir itu dilihat tepat dan perlu diraikan, bukannya dikecam oleh seteru politik. Nombor 5. Seorang lelaki dipercayai pembangkang mengundang kecaman orang ramai apabila selamba mencadangkan supaya Perdana Menteri disantau. Sikap individu itu amat mengejutkan memandangkan santau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain adalah amalan sihir amat ditegak Islam. Katanya, alang-alang pergi Thailand, baik santau PMX sekali bagi dia ingat balik kata-kata dia sebelum jadi PM. Semakkan mendapati individu berkenaan merupakan penyokong tegar pembangkang berdasarkan banyak hantaran di media sosial tersebut. Malah, sebahagian cacian pendesak pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja itu hanya mengutuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tangkap layar kenyataan itu tular di media sosial sehingga mengundang kecaman orang ramai. Rata-rata menasihatkan individu terbabit bahkan pembangkang lain supaya menghentikan politik kebencian sehingga terbabas dari landasan agama. Katanya itu dia konon puji Islam tapi main santau. Puak Khawarij ini macam tak beriman, dengan ilmu hitam dia main-main pula.
Pejuang Islam main santau pula dah. Dalam masa sama, ada turut menyarankan supaya membuat laporan polis kerana dilihat sebagai satu bentuk hasutan. Ramai berpendapat tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mereka yang bersikap keterlaluan sebagai pengajaran supaya tidak menormalisasikan politik kebencian. Nombor 4. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sebuah kerajaan perpaduan tahun lalu, dia telah memberikan tawaran untuk PAS menyertai kerajaan. Walaupun PAS menolak tawaran ketika itu, Anwar berkata dia tidak akan menghalang kerjasama itu pada masa hadapan. Dalam temu bual yang disiarkan dalam talian, Anwar mengesahkan bahawa memang ada tawaran kepada PAS untuk menyertai pentadbirannya. Katanya tentang sama ada kita bersedia untuk melibatkan diri dengan mereka, sudah tentu kita lakukan, kita mesti. Dan saya telah menghantar jemputan kepada mereka. Ya, saya telah terbuka dengan idea itu sejak awal. Lagipun ini adalah kerajaan perpaduan dan kita melakukan yang terbaik untuk negara kita. Bagaimanapun, Anwar berkata syarat dasar utama ialah agar PAS menerima bahawa walaupun Islam adalah agama persekutuan, Malaysia adalah sebuah negara berbilang agama dan setiap rakyat mempunyai tempat. Ditanya apakah jawapan PAS, Anwar mendakwa tidak ada penolakan yang jelas mahupun respon positif. Katanya iklim politik masih agak panas, jadi kami akan biarkan ia sejuk untuk beberapa waktu. Bagaimanapun, Anwar memberi gambaran bahawa pintu untuk PAS menyertai pentadbirannya masih terbuka. Katanya saya tidak mahu menghalang PAS menyertai kerajaan, sudah tentu bergantung kepada syarat dasar utama ini diterima. Pada awal Mei lalu, Wakil Anwar mendakwa Perdana Menteri mahu menghidupkan semula hubungannya dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Ini dilihat sebagai usaha Perdana Menteri itu memikat PAS. Bagaimanapun, PAS sebagai sebahagian daripada PN tetap memusuhi Anwar dan kerajaannya sering menggunakan kata-kata perkauman dalam kempen mereka. Ditanya bagaimana dia merancang untuk memerangi kebangkitan retorik ketuanan Melayu Islam, Anwar menggariskan 3 pendekatan. Katanya, pertama, pembangunan ekonomi, sistem yang lebih adil dan saksama supaya tidak masyarakat atau sebahagian negara dilihat diabaikan atau dipinggirkan. Kedua, sudah tentu pendidikan kerana ekstremis, perkauman, ketaksuban agama membiak dengan mudah di kalangan segmen penduduk yang lebih jahil. Apabila saya katakan jahil, saya tidak bermaksud anda tidak layak, anda tidak pergi ke universiti. Maksud saya kurangnya pemahaman tentang mesej keseluruhan agama yang bergantung kepada sebahagian daripada mula dan syekh dengan tafsiran yang sempit dan kabur. Pendekatan ketiga katanya adalah untuk menyedarkan golongan berkenaan bahawa walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang majoritinya beragama Islam, ia masih sebuah negara berbilang kaum. Katanya kita telah bertahan beratus tahun dengan kehadiran penganut Buddha, Hindu dan Kristian. Tidak ada sebab mengapa anda perlu mengganggu ini dan menimbulkan permusuhan. Secara berasingan mengenai subjek sama, ada Najib Abdullah Razak akan mendapat pengampunan. Anwar berulang kali mengulangi bahawa dia akan menyerahkan keputusan itu kepada Agong yang menurutnya tidak memerlukan nasihatnya mengenai perkara itu. Didesak mengenai apa yang dilakukan jika pengampunan Najib dibawa kepadanya, Anwar menjawab saya akan mempertimbangkannya. Nombor 3. Presiden UMNO Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata seteru parti itu telah beralih kepada menyasarkannya sebagai pusat graviti strategi mereka. Kata Zahid, ia serupa ketika seteru UMNO menggunakan budak tingkat 4 semasa Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri dan kemudiannya isu WMDB semasa pentadbiran Najib Abdul Razak sebagai sasaran. Katanya jelas daripada beberapa pilihan raya kecil selepas itu, kami beroleh kejayaan walaupun pada PRM baru-baru ini, kami tak dapat kejayaan kerana musuh politik guna isu 3R, agama, raja dan kaum. Mereka guna pelbagai muslihat dengan bantuan musibat parti untuk mencemarkan imej kami. Apatah lagi saya sendiri hadapi 87 dakwaan yang jelas mempunyai elemen pendakwaan politik terhadap saya. Mereka sengaja rosakkan imej saya kerana kaedah rosakkan organisasi, mencemar dan mengaibkan pemimpin utamanya adalah strategi mereka. Mereka lakukannya terhadap center of gravity. Jika zaman Pak Lah, mereka guna budak tingkat 4 sebagai sasaran. Kemudian pusat graviti ditumpukan kepada Najib. Beliau dikotorkan dengan kes WMDB dan perkara lain. Ketika saya ambil alih kepimpinan UMNO, dalam penuh kepayahan, sudah tentu center of gravity dialihkan kepada saya. Tambahnya, seteru UMNO menggunakan isu agama dan orang Melayu kerana mahu mengambil alih peranan UMNO. Kata Zahid, pemimpin dipecat daripada UMNO menubuhkan parti kerana mahu menghancurkan UMNO. Zahid mengakui terdapat perpecahan dalam UMNO tetapi berkata ia bukan perkara baru dalam parti politik. Jelas Zahid dia tetap menghormati pihak yang berbeza pendapat dengannya meski tidak akan melayani mereka. Katanya dulu mereka buat surat terbuka tapi sekarang ini dunia berbeza dan kita tidak boleh sekat. Sekarang harus bertindak cepat untuk menjawab soalan dan isu semasa. Kalau tidak lakukan tindakan melepasi 3 hari, maka persepsi ini sudah melekat di minda rakyat. Ini yang kami gagal satu ketika dulu. Mengimbas kembali masalah dalaman dan serangan luar UMNO sejak beberapa tahun lalu. Zahid berkata terdapat terlalu banyak pengkhianatan pada masa itu yang akhirnya membawa dia menerajui jawatan tertinggi parti. Katanya sehingga kini masih ada dalam kalangan UMNO yang marah kepada parti itu.
tetapi hanya kerana gagal memecahkan UMNO dan tidak menjadi calon pada PRU15. Katanya, saya tidak ambil tindakan sebelum ini. Mereka itu pengkhianat kepada parti sendiri selepas pemilihan 4 tahun lalu dan kini mereka dalam parti lain gunaan hasil luar memecahkan parti. Saya terima hakikat kami gagal dan hanya mempunyai 26 ahli parlimen, tapi kami harus lihat mereka. Bekas pemimpin UMNO sertai parti lain juga gagal. Nombor 2. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok beras putih tempatan. Berjumlah 180 tan metrik dianggarkan bernilai RM405,000 menerusi operasi beras putih tempatan yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan di dalam kampik jumbo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Katanya, buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Ini merupakan sitaan pertama di bawah OP BPT. Cuma saya dimaklumkan pihak kawal selia padi dan beras melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Chan berkata kes itu sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Kilang-Kilang Padi 1996. Beliau turut memberi amaran kepada pihak yang berkenaan supaya mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan menegaskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mereka yang didapati melanggar peraturan sedia ada. Chan berkata setakat ini pasukan petugas OP BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Sementara itu, mengulas mengenai gesaan petani di negeri ini agar harga belian padi oleh pengilang dinaikkan, Chan berkata kementerian yang memahami masalah yang dihadapi pesawat dan sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap isu itu. Namun, beliau menegaskan sebarang penyelarasan terhadap harga belian padi perlu seiring dengan harga runcit yang dikenakan terhadap pengguna bagi mengelakkan kerugian kepada pihak pemborong dan pengilang. Mengulas mengenai cadangan setengah pihak agar kadar skim subsidi harga padi dinaikkan, Chan berkata kerajaan baru saja menaikkannya daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan metrik pada Ogos lalu. Katanya, jadi saya rasa dalam masa terdekat ini untuk naikkan lagi bukan sesuatu yang senang. Jadi kita akan melihat daripada sudut yang lain untuk memuaskan hati semua pihak dan pihak berkepentingan dalam industri ini. Nombor 1. Seorang ahli Parlimen Perikatan Nasional menuntut Muhammad Sabu meletakkan jawatannya sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Zulkifli Hanafi, Perikatan Nasional Tanjung Karang yang membuat gesaan itu mendakwa Muhammad gagal menangani isu bekalan telur mentah dan beras putih tempatan ketika ini. Zulkifli berkata seorang pemimpin parti bukanlah kriteria bagi membolehkan seorang pemimpin cemerlang menerajui sebuah kementerian. Katanya, ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara automatik untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang kelihatan dipandu dan memandu kementeriannya. Ini terselah dengan isu telur dan sekarang isu bekalan beras putih tempatan. Jadi saya mohon maaf Menteri Ahli Parlimen Kota Raja untuk meletakkan jawatan menteri ataupun PM perlu menggantikan beliau dengan seorang yang lebih kelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan menyelesaikan isu makanan rakyat. Terdahulu Zulkifli berucap bagi membahaskan rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fizikal 2023 di Parlimen. Sementara itu, Paket mencelah Tan Kah Heng Pakatan Harapan Gopeng turut mencabar Zulkifli untuk meminta Abdul Hadi Awang Perikatan Nasional Marang meletakkan jawatan kerana jarang berada di Parlimen. Katanya, kalau kata cadangan Tanjung Karang nak Menteri Pertanian untuk bertanggungjawab atas isu beras tempatan berkurangan, saya juga ingin mencabar Tanjung Karang untuk melihat kehadiran Marang. Kalau dilihat kepada kehadiran, Marang punya kehadiran adalah kurang dan penting, minta dia juga letak jawatan. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.